Apa itu microcontroller? Microcontroller kalau dalam bahasa Melajunya adalah pengawal. Apa pula microprocessor? Microprocessor pula kalau dalam bahasa Melayunya adalah pemproses. Ini microcontroller dan ini microprocessor. Jadi apa maksud microcontroller dan juga microprocessor? Dan apa kegunaan-kegunaan dua microcontroller dan microprocessor tersebut? Contohnya seperti di AutoGate ataupun palang di bahagian parking. Ini kebiasaan pelajar boleh jumpa di mana? Di shopping complex. Okey. Ataupun di mana pula? Ataupun yang mana satu pula digunakan di dalam PC, desktop ataupun laptop. Jadi, anda bersama saya, Cikgu Hadi Ismail. Kita akan rungkai hari ini apa itu microprocessor dan apa itu microcontroller. Jadi, tanpa membuang masa lagi, let's go, jom masuk kelas. Okey, jadi saya nak terangkan hari ni adalah berkenaan dengan cuba patah balik, sorry. Baik. Saya patah balik dulu. Okey, ini dia. Reka bentuk teknologi tingkatan 2 iaitu aplikasi reka bentuk elektronik. Ni di bahagian awal-awal bab. Okey. Yang mana pelajar perlu tahu, kita tengok ada beberapa standard pembelajaran yang perlu pelajar kuasai. Cuma hari ini kita akan lihat yang paling atas sekali iaitu menyatakan maksud bagi mikro pengawal dan juga mikro pemproses. Jadi dua benda tu kita akan tengok macam yang saya pegang ni. Ini adalah contoh microcontroller. Okey. Ini adalah jenama ataupun dikeluarkan oleh Arduino Uno dan ini adalah daripada magnet code. Okey. Kedua-duanya sama tapi berbeza dari segi penjenamaan. Baik, kita pergi yang seterusnya. Ini gambar yang saya tunjuk tadi. Yang di sebelah biru, warna biru tu adalah mikro pengawal. Okey, yang di sebelah warna hijau tu adalah mikro pemproses. Cuba pelajar perhatikan perbezaan dari segi bentuk. Okey, daripada bentuk pun kita dah nampak ada perbezaannya. Kalau mikro pengawal kita tengok dia punya binaan dia macam kompleks kan. Banyak part-part elektronik yang ada di bahagian ataupun di dalam satu papan microcontroller. Manakala bagi mikro pemproses dia hanya macam satu chip saja. Okey. Jom kita tengok apa maksud yang dinyatakan. Okey, 2.41 maksud bagi mikro pengawal. Dia kata apa? Peranti mikro pengawal ni adalah peranti kawalan dalam satu chip. Maksudnya dalam satu papan ni. Okey. Dia ada peranti kawalan yang terdiri daripada unit pemprosesan pusat ataupun CPU. Ada CPU dalam ni. Okey. Kemudian dia ada RAM, random access memory. Kemudian dia ada juga dalam ni read only memory dan juga dia ada port input output. Dia ada port. Jadi keempat-empat tu dia dah dibina di dalam satu papan kawalan ni. Okey, itu adalah microcontroller. Okey, apa fungsi dia pula? Berfungsi untuk mengawal peranti elektronik yang mana dia akan menjalankan tugas dia apabila ada kawalan-kawalan yang dibagi pada dia ataupun kita bagi arahan kepada dia. Okey. Contohnya
dalam ni kita boleh bagi ataupun kita boleh benamkan satu arahan mudah apa tugas dia perlu buat. Macam pintu pagar automatik tadi, auto gate di rumah kamu, di rumah di kebanyakan di kawasan-kawasan taman perumahan kan. Di auto gate tu di dalam ada macam kotak dia tu. Di dalam tu dia ada satu microcontroller yang mana dah dibenamkan arahannya tu bila pengguna ataupun tuan rumah dia tekan sahaja button untuk on gate, dia akan terima isyarat. Yang ini, controller ni, microcontroller ni yang akan terima isyarat. Bila dia terima isyarat, dia akan bagi arahan kepada motor ataupun motor yang menggerakkan pintu pagar tu untuk berfungsi. Itu yang dimaksudkan dengan micro pengawal. Okey. Ni banyak projek yang boleh pelajar buat ni daripada micro pengawal. Okey. Alright. Tengok ada sambungannya. Ini adalah contoh-contoh micro pengawal. Saya dah tunjukkan tu. Ini adalah Arduino Uno, ini adalah magnet code dan ada beberapa lagi lah. Ada banyak lagi di pasaran. Kemudian, kalau kita boleh nampak di bahagian gambar rajah blok, kalau pelajar nampak kan, yang di bahagian bawah tu, okay. Keempat-empat, kita panggil peranti kawalan tu, okay. Keempat-empat dia memang ada pada satu papan litar. Keempat-empatnya memang ada kat situ. Dia ada RAM, dia ada ROM, dia ada CPU dan dia ada port input dan juga output. Itu specialnya micro pengawal. Okey. Sedikit info untuk kamu. Micro pengawal ni juga dia boleh dikategorikan sebagai macam komputer kecil. Dia macam komputer kecil tapi dia terhad sikitlah. Sebab dia punya orang kata apa? Kekuatan dia tak adalah macam komputer yang besar kan. Cuma dia terhad yang mana dia boleh terima dan proses isyarat yang dah dibenamkan dalam micro pengawal tu. Contoh banyak aplikasi yang digunakan seperti kawalan elektronik kereta, mesin basuh, alat kawalan jauh, aplikasi robot, vacuum, yang apa robotik vacuum tu kan. Yang macam dia on je daripada telefon kan tu. Dia boleh berpusing satu rumah dan sebagainya kan. Itu adalah tugas daripada microcontroller. Kawalan keselamatan, kawalan peralatan dan juga sebagainya lah. Sekarang kan yang daripada drone. Drone pun pakai benda ni lah. Kan dikawal daripada telefon bimbit, dikawal daripada controller tu kan. Macam drone punya tu kan. Itu contoh-contoh aplikasi penggunaan micro pengawal. Okey. Kita tengok yang kedua adalah micro pemproses. Ini saya tak ada contoh nak tunjuk. Sebab dia kalau micro pemproses ni kebanyakan boleh jumpa di dalam komputer, dalam laptop, dalam peralatan-peralatan elektronik yang kita panggil apa, yang smart lah. Okey. Jadi apa maksudnya? Dia kata peranti pemprosesan mikro dalam satu chip yang digunakan bersama dengan chip-chip sokongan lain. Yang tadi, dalam satu papan litar tu, dia dah ada chip-chip sokongan dia. Keempat-empat tu memang dah ada dekat satu tu. Okay. Berbeza dengan micro pemproses. Micro pemproses ni pula, dia kata dia hanya ada satu chip. Dia hanya satu chip yang saya tunjuk tadi tu kan. Dia hanya satu chip micro pemproses tu. Okay. Dan dihubungkan dengan chip-chip yang lain. Contohnya macam input output, RAM, ROM. Yang mana yang ketiga-tiga tu dihubungkan melalui satu sistem, kita panggil dia sebagai bus system ataupun sistem bus. Okay. Dan dia ni, micro pemproses ni digunakan untuk melakukan kawalan-kawalan yang lebih besar lah. Kalau tadi kita tengok dia kawalan dia untuk yang terhadnya kan. Tapi micro pemproses dia boleh buat yang lebih besar. Okay.
Ini adalah contoh. Okey. Kalau perhatikan di bahagian gambar bawah kan, itu adalah micro pemproses. Dia duduk satu sendiri dia je, sorang-sorang dia je. Tapi dia dihubungkan dengan chip-chip yang lain, chip-chip sokongan lain seperti input, output, RAM, ROM melalui sistem bus. Itu dah nampak kan apa beza di antara micro pengawal dan juga microcontroller. Okey. Ini kita akan masuk pada kelas seterusnya nanti. Yang saya nak tunjukkan sekarang, di mana kegunaan-kegunaan microcontroller dan juga micro pemproses. Antaranya adalah ini, auto gate. Di bahagian auto gate, di bahagian motor kat sini kan. Ini bahagian peranti ni, dia akan wujud ada micro pengawal yang boleh mengawal pergerakan pintu pagar. Kemudian kita ada palang di kawasan parking. Bila kereta dah lepas, palang tu automatik akan turun. Jadi itu dah diberi arahan supaya palang tu dia berfungsi macam tu. Okey. Kemudian dan kita ada juga ini yang terakhir kita bincanglah. Di bahagian dalam macam CPU dan juga laptop ni, dalam tu dia ada micro pemproses ataupun microprocessor dan juga chip-chip sokongan yang lain. Okey. Jadi setakat itu sahaja dulu untuk video pada kali ini. Pengenalan bagi apa itu micro pengawal dan juga apa itu micro controller. Cikgu ucapkan terima kasih banyak bagi yang sentiasa menyokong channel cikgu. Okey. Bagi yang mungkin baru pertama kali, terima kasih, selamat datang dan jangan lupa tekan butang subscribe. Okey. Tekan subscribe, tekan butang loceng. Okey. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kamu memahami apa yang dimaksudkan dengan micro pengawal dan juga micro pemproses. Apa-apa komen, apa-apa soalan, apa-apa tak puas hati ke apa ke, jangan lupa tolong komen di bahagian komen di bawah dan kita akan jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye.